Bersama saya Aida Naya dalam rentasan berita edisi 1032 dan antara paparan utama. Mana KPI Duta Khas? DAP dan Amanah ekstremis. PAS dan UMNO parti apa pula? Siasat punca dakwaan amalan buruh paksa. Keluarlah dari perigi buta itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bolehkah empat duta khas mengeluarkan kad laporan 100 hari mereka? Demikian soalan ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri Lim Kit Siang pada empat duta khas iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, Duta Khas ke Timur Tengah, Datuk Sri Tiong King Sing, Duta Khas ke China, Datuk Sri Richard Riyad, Duta Khas ke Jepun, Korea dan Taiwan, dan latihan terkini Tan Sri S. Vigneswaran, Duta Khas ke India dan Asia Selatan. Jika empat duta besar tidak dapat menghasilkan kad laporan 100 hari mereka, apakah fungsi mereka ini? Soal pemimpin veteran DAP itu. Menurut beliau, jawapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Abdul Latif Ahmad mengenai jumlah penasihat khas dan Duta Khas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob amat mengejutkan dan membuka mata ramai pihak. Persoalan pertama yang terlintas di fikiran ialah mengapa Perdana Menteri mempunyai begitu ramai penasihat khas dan duta khas kerana beliau sudah mempunyai kabinet gergasi yang terdiri daripada 31 menteri dan 38 timbalan menteri dan tidak kurang juga pesuruhjaya tinggi dan duta besar di seluruh dunia. Adakah Ismail Sabri bersedia untuk meminta kelulusan khusus daripada Parlimen bagi memberi kuasa kepadanya untuk melantik penasihat khas dan duta khas? Jika tidak, ini bukan kerajaan Parlimen tetapi kerajaan penasihat khas di Malaysia bidasnya. Beliau juga bertanya sama ada duta khas Malaysia ke Timur Tengah telah disekat daripada menjejak kaki ke Arab Saudi dan tidak pernah melawat Arab Saudi sejak dilantik sebagai duta khas setakat April 2020 tetapi tiada jawapan yang diberikan. Apa guna duta atau duta khas sesuatu wilayah apabila dia tidak dapat melawat negara atau wilayah yang di bawah tanggungjawabnya? Berapa kali Tiong Sin King melawat China sejak pelantikannya dan apakah yang telah dilakukannya untuk mewajarkan pelantikannya? Soalan yang sama ditujukan kepada Hadi, Richard Riyad dan Vigneswaran, ujar Kit Siang. Beliau juga membangkitkan kenyataan Latif yang memberitahu Parlimen bahawa Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak mempunyai bilangan penasihat dan duta khas paling ramai semasa menjadi Perdana Menteri dari 2009 hingga 2018. Ia tidak bermakna penyelewengan dan salah guna kuasa oleh Najib menjadi justifikasi untuk Ismail Sabri melakukan perkara yang sama apabila menjadi Perdana Menteri, jelasnya. Beliau mengingatkan bahasa di zaman pentadbiran Datuk Seri Najib Razak, Malaysia digelar negara kleptokrasi paling buruk. Jika Ismail sengaja mahu menjadikan Malaysia sekali lagi dikenali sebagai kleptokrasi yang paling teruk seperti zaman Najib menjadi Perdana Menteri dan terpalit dengan skandal ala 1MDB yang tersendiri, katanya. Kit Siang juga membangkitkan kandungan buku penasihat komunikasi politik Najib selama 6 tahun, Ramen Bose, Final Reckoning and Insider's View of the Fall of Malaysia's Barisan Nasional Government. Kata Kit Siang, buku tersebut mendedahkan unsur yang mengejutkan iaitu Najib mempunyai penasihat khas rahsia yang ditanggung oleh wang rakyat. Kita tidak boleh mempunyai kerajaan rahsia di mana Perdana Menteri mempunyai sepasukan penasihat khas yang dibayar menerusi dana awam tetapi Parlimen dan rakyat tidak tahu mengenainya. Kerajaan rahsia ini mesti dihentikan segera, tegas Kit Siang. Menurut jawapan Abdul Latif, Ismail Sabri pada masa ini memiliki 5 penasihat khas. Selain 4 duta khas tersebut, seorang lagi, Datuk Seri Azalina Osman Said, memegang jawatan sebagai penasihat dalam soal undang-undang dan hak asasi manusia. Kelima-limanya menelan belanja RM136,136 sebulan. Sekiranya mereka berkhidmat selama 2 tahun penuh, mereka dijangka membelanjakan wang pembayar cukai berjumlah RM3.267 juta, kata Kit Siang. Soalan Kit Siang juga adalah persoalan yang sekian lama ditimbulkan oleh Jom Channel yang mahu dana awam ditadbir urus secara baik, accountable,
telus serta secara sah mengikut undang-undang. Dapatkah penggunaan dana awam secara rasi ini dipertahankan di Mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak? Jawabjana harap Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man selaku seorang yang memakai label Ustaz boleh menjawabnya. Bukan hanya DAP yang dilabel ekstremis, malah Amanah turut disirit sama dengan label itu kerana bersama dengan DAP. Kalian hanya perlu melayari laman Facebook pemimpin Amanah seperti Muhammad Hanifah Maidin dan Khalid Abdul Samad serta baca komen-komen walaupun di sana. Kalian akan dapat menilai dengan jelas siapakah sebenarnya ekstremis menerusi maki hamun dan imej penghinaan yang dilemparkan oleh mereka kepada kedua-dua pemimpin itu. Rata-rata komen-komen mereka tiada kaitan dengan posting yang dibuat oleh pemimpin berkenaan. Demikian akhlak Islam yang sudah mati di kalangan mereka dalam berinteraksi di dalam media sosial. Justru, siapakah yang ekstrim? Tidak dinafikan dalam DAP ada pemimpin yang ekstrim seperti Ahli Jawatankuasa DAP Negeri Johor Dr. Bu Cheng Hao yang mengkritik Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh yang memakai tudung ketika memasuki sebuah masjid di kawasan tersebut. Namun di dalam PAS langsung tidak dapat ciri-ciri kesederhanaan seperti yang cuba diperjuangkan oleh pengerusi DAP Johor Liu Shing Tong yang memilih jalan tengah jika mahu memenangi pilihan raya umum akan datang. Dalam tulisannya yang panjang lebar itu, antaranya, Chin Tong merumuskan kebanyakan penganalisis dan ahli politik masih tidak faham bahawa hanya dengan menguasai jalan tengah, barulah sesebuah gabungan politik boleh menang dan membentuk kerajaan persekutuan yang stabil. Beliau turut mengkritik segelintir pihak dalam DAP yang mahu kepentingan bukan Melayu diutamakan dan tidak perlu menyantuni orang Melayu seperti kenyataan Dr. Bu Cheng Hao yang mengkritik pemimpin wanita bukan Melayu DAP yang memakai selendang menutup rambut apabila memasuki kawasan masjid. Jika DAP hanya untuk orang bukan Melayu sahaja, manakala Melayu bukan sekadar hiasan dalam parti, ia akan membawa padah pilihan raya dan kesan buruk kepada pembinaan negara. Tentunya ini akan mengesahkan lagi mitos bahawa segala-galanya di Malaysia merupakan persaingan antar kaum semata-mata, tegas Chin Tong. Beliau merujuk kepada kemenangannya sendiri dalam pemilihan DAP Negeri Johor pada Mei 2021 yang telah membuktikan majoriti ahli akar umbi parti tersebut menyokong kepimpinan beliau. Meskipun beberapa pengkritik telah melabelkan saya sebagai pro-Melayu, seolah-olah istilah ini merupakan satu dosa besar dalam parti. Walau apapun, saya yakin majoriti pemimpin dan ahli DAP mahu membina parti ini sebagai parti berbilang kaum yang sebenar. Kepelbagaian kita bukan untuk dipisah-pisahkan. Sebaliknya, ia patut menjadi asas untuk saling faham, memahami dan duduk bersama dalam jalan tengah Malaysia. Saya pasti mereka yang berpendirian sederhana dalam DAP lebih sudi melihat parti kembali membentuk kerajaan persekutuan bersama rakan-rakan gabungan dan bukannya menjadi parti pembangkang yang memperjuangkan isu perkauman sahaja, tegasnya. Mengulas mengenai kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada Februari 2020, beliau berkata, selain daripada pengkhianatan beberapa pemimpin, ia boleh dikaitkan dengan pertelingkahan kaum yang tidak berkesudahan, terutamanya dengan persepsi yang salah. Dalam kalangan orang Melayu, tersebar fitnah bahawa DAP merupakan parti milik bukan Melayu yang telah menguasai Kerajaan Pakatan Harapan. Dalam kalangan orang bukan Melayu, DAP dilihat lemah kerana tidak lantang mengkritik Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad seperti yang biasa dilakukan DAP sewaktu menjadi pembangkang sekitar era 1981 hingga 2003. Dalam Kerajaan Pakatan Harapan sendiri, ada penyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba menunjuk jagoh enggan tunduk kepada DAP, manakala ada pemimpin DAP sentiasa melatah dengan isu-isu yang dibangkitkan oleh media semata-mata mahu menjadi wira kaum, kononnya berani melawan Perdana Menteri. Akhirnya kesemua pihak dalam PH termasuk wira-wira kaum ini tersungkur dalam bingkai perkauman yang direka oleh UMNO dan PAS, ujarnya. Beliau berkata jika semua pihak bersatu di bawah naratif Jalan Tengah Malaysia, Pakatan Harapan mampu menjadi gabungan yang mantap untuk kembali memimpin dan membina negara dengan lebih baik. Beliau memberi amaran jika masih terpedaya dan terperangkap dalam bingkai perkauman pihak lawan, jangan terkejut jika suatu hari nanti DAP dan Pakatan Harapan akan lenyap daripada arena politik Malaysia. Perkauman dan politik kaum hanya membawa sengsara kepada kita semua, kecuali mereka yang berada di tampuk kuasa. Untuk Malaysia melangkah ke hadapan, Jalan Tengah Malaysia merupakan medan pertarungan penting untuk menghadapi pilihan raya dan membina negara, tegasnya. Kalian mungkin tidak setuju dengan kesemua pandangan beliau yang menunjukkan di mana kelemahan kepimpinan Pakatan Harapan. Namun tidak salah jika kita ambil yang baik sebagai teladan, yang buruk sebagai sempadan.
Perjuangan berbingkaikan perkauman adalah sifat ekstremisme yang nyata. Itulah amalan PAS, UMNO dan Bersatu serta komponen mereka MCA dan MIC. Jom kita bebaskan diri daripada terjebak di dalamnya. Contohilah negara asing yang berjaya setelah menguburkan ekstremisme perkauman yang jelik. Jabatan Negara Amerika Syarikat pada 1 Julai lalu menurunkan kedudukan Malaysia ke tahap 3, tahap paling rendah dalam laporan Pemerdagangan Manusia TIP 2021. Laporan TIP menyenaraikan negara berdasarkan tahap pematuhan standard minimum bagi memerangi jenayah pemerdagangan manusia. Tahap 1 merujuk kepada pematuhan sepenuhnya dan tahap 2 pula bagi usaha yang signifikan untuk mematuhi Trafficking Victims Protection Act TVPA, manakala tahap 3 adalah negara yang tiada usaha untuk mematuhi standard minimum yang ditetapkan oleh TVPA. Negara di seluruh dunia mengalihkan sumber daya bagi memerangi pandemik COVID-19 dan pada masa yang sama, sindiket jenayah pemerdagangan manusia dilihat dengan cepat mengambil kesempatan, kata laporan tahunan itu. Malaysia kembali ke tahap 3 buat pertama kalinya sejak 2014 bersama negara lain. Dalam senarai tersebut boleh dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat bagi pembiayaan bantuan asing, lapor AFP. Ini bukan perkara yang penggubal dasar boleh buat-buat pekak ataupun buta. Pihak pelabur mengambil serius isu pemerdagangan manusia. Kemungkinan besar ia berkait dengan kewujudan amalan buruh paksa. Justru tidak hairan apabila Dyson Operations Private Limited, Dyson Operations dan Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Manufacturing menamatkan kontrak dengan pembekal perkhidmatan perbuatan elektronik EMS, ATA IMS Berhad baru-baru ini. Dalam maklumat kepada Bursa Malaysia, ATA berkata, ATA IMS menerima notis berkenaan pada 24 November 2021. Menurut laporan media, tarikh kuat kuasa penamatan ialah 1 Jun 2022, tarikh penamatan. Sehingga tarikh penamatan, Dyson dan ATA akan terus melaksanakan sepenuhnya kewajipan masing-masing di bawah kontrak. Reuters pada 25 November 2021 menerbitkan rencana bahawa penamatan kontrak oleh Dyson Operations dan Dyson Manufacturing berpunca daripada audit terhadap amalan buruh syarikat. Reuters melaporkan pada 25 November dan 5 Disember bahawa kebanyakan tenaga kerja asing ATA melakukan kerja lebih masa melebihi had undang-undang bulanan 104 jam dan bekerja pada hari Ahad. Pada 11 Disember, kerajaan telah mendakwa pembekal Dyson ATA IMS ATAI.KL dengan 4 pelanggaran undang-undang buruh mengenai penginapan pekerja setelah melakukan siasatan aduan buruh paksa. Aduan itu terutamanya mengenai dakwaan keadaan pekerjaan dan kehidupan yang mengerikan dan pekerja asing dipaksa bekerja lebih masa yang berlebihan. Menurut Reuters memetik jawapan Jabatan Buruh Malaysia memberitahu dalam respon email. Jabatan itu yang memeriksa syarikat berkenaan pada Februari, Mei dan Julai bahawa 4 pertuduhan itu adalah kerana melanggar piawaian minimum untuk penginapan pekerja. Maknanya isunya bukan hanya buruh paksa tetapi keadaan tempat tinggal yang mengerikan. Bagaimanapun ATA IMS berkata pihak syarikat telah memperbaiki situasi tempat tinggal dan dasar kerja lebih masanya. Pada 14 Disember, syarikat terbabit berkata bahawa pihaknya telah meminta pertuduhan bahawa ia melanggar undang-undang buruh digugurkan dengan alasan sebarang pelanggaran adalah disebabkan oleh cabaran yang dihadapi semasa pandemik COVID-19. Sebelum itu, pada 12 Disember, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata beliau telah melakukan lawatan ke kilang itu yang terletak di Johor semalam dan berpuas hati dengan laporan yang dikemukakan sendiri oleh syarikat itu kepadanya. Dari segi peribadi, saya berpuas hati dengan penjelasan ATA IMS. Saya juga lihat suasana kerja dan keadaan kilang semua dalam keadaan teratur. Yang ada menyatakan laporan buruh paksa ini orang salah tafsir. Namun saya arahkan Jabatan Tenaga Kerja JTK siasat secara mendalam, katanya lapor bernama. Pada 30 November pula, Menteri Dalam Negeri KDN Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendedahkan pihaknya menerima maklumat mengenai kewujudan kartel di pelbagai peringkat dalam kalangan pegawai imigresen sehingga menjejaskan tahap integriti jabatan berkenaan. Beliau berkata kehadiran kartel dengan pembabitan pegawai dalaman membolehkan ahli sindiket berkenaan bebas di pejabat jabatan berkenaan termasuk di pintu masuk lapangan terbang. Pemerdagangan manusia, buruh paksa dan kartel di Jabatan Imigresen umpama kembar tiga yang pastinya berkait juga dengan pengubahan wang harap kerana sudah tentu perkhidmatan kartel bukanlah percuma. Dua timbalan Menteri KDN Datuk Seri Ismail Muhammad Said dan Datuk Jonathan Yassin sedang buat apa?
Bukankah semua menteri-menteri KDN ini duduk dalam satu kabinet dengan Saravanan? Takkan tak mampu beri kerjasama kepada Menteri Sumber Manusia selesaikan isu pekerja asing sehingga mereka didakwa kena dera oleh majikan? Sahih atau tidak dakwaan penderaan sebagai buruh paksa ini sudah menimbulkan implikasi kepada negara dengan pelabur melarikan diri. Justru jangan bangga tentang kononnya kerajaan keluarga Malaysia sudah berjaya dalam tempoh 100 hari. Syabas kepada Sinar Harian dan Amy Research yang menganjurkan forum khas bertajuk Korupsi dan Hipokrasi dalam Politik Melayu Islam secara dalam talian pada Khamis lalu. Nama-nama yang ditampilkan sudah dikenali rakyat Malaysia iaitu bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, bekas Menteri Kesihatan Dr. Seri Dr. Zulkifli Ahmad, bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan dihoskan Syed Munawar Syed Mustar. Kandungan forum ini dipetik beberapa media. Antara individu yang dilihat diminati media ialah dua ahli panel berpendidikan dalam bidang pengajian Islam iaitu Dr. Mazli Malik dan Dr. Zamri Abdul Kadir. Ini mungkin kerana beliau sendiri ketika dalam pentadbiran Pakatan Harapan berjaya mengheret kes rasuah mega ke mahkamah yang melibatkan isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor. Rosmah didakwa meminta 187.5 juta ringgit dan dua pertuduhan menerima rasuah 6.5 juta ringgit daripada pengarah urusan Jepak Holding Sendirian Berhad, Saidi Abang Samsudin, menerusi bekas pembantu Rosmah iaitu Rizal Mansor bagi projek membekalkan tenaga solar kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Pada masa yang sama, Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak yang mempropagasi slogan "Malu apa bosku" didapati bersalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun masing-masing bagi 3 tuduhan pecah amanah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atau tambahan 5 tahun penjara jika gagal membayarnya bagi satu tuduhan menyalahgunakan kedudukan. Pada 8 Disember, Hakim Datuk Abdul Karim yang mengetuai panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan bersama Hakim Datuk Wazir Alam Maidin Mira dan Hakim Datuk Hasanah Mihat berkata, tindakan Datuk Seri Najib Razak hanya menunjukkan satu perkara iaitu sebaik sahaja dana diperolehi SRC International Sendirian Berhad yang di bawah kawalannya, beliau bebas menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Ini ditunjukkan menerusi aliran 42 juta ringgit dari SRC ke akaun peribadinya. Ini bukan sesuatu yang boleh dikatakan dilakukan demi kepentingan negara. Tiada isu kepentingan negara di sini. Ia hanya memerlukan negara, tegas Hakim Abdul Karim. Justru Mahkamah Rayuan menolak rayuan Najib Razak untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 yang mendapati beliau bersalah atas semua 7 pertuduhan membabitkan dana 42 juta ringgit milik SRC. Dalam hubungan ini, Najib Razak berkata beliau kecewa dengan ulasan Mahkamah Rayuan yang menyifatkannya sebagai memalukan negara. Mazli Malik menyentut mengenainya tanpa menyebut nama. Kata Mazli, curi duit banyak pun dia tak rasa malu. Kalau ada rasa malu dalam sistem apa pun mereka hidup, mereka ada jati diri. Sekarang ni orang tak pergi kerja, mengular, tak malu, disogok, salah guna kuasa untuk dapat kekayaan. Mereka tak malu, siap guna nama Tuhan, bersumpah. Ini yang perlu diperbetulkan, tegasnya. Sementara itu, bekas Menteri Besar Perak Zamri Abdul Kadir menyifatkan masyarakat di negara ini semakin meninggalkan nilai-nilai baik seperti pembudayaan sifat malu. Wujudnya satu rasuah sistemik melibatkan semua aspek dalam kehidupan. Dengan wujudnya suasana yang berbentuk sistemik ini akan menyebabkan masyarakat sudah tidak merasa malu lagi, katanya. Malangnya Zamri masih bergelumang dalam debu perigi buta yang tiada air keramat yang mampu menawarkan rasa malu itu. Tidakkah itu satu hipokrasi? Sebagai seorang yang berpendidikan Islam, tentu beliau amat jelas apa maksud malu dan munafik. Baru sahaja Majlis Tertinggi UMNO melahirkan rasa kecewa terhadap keputusan Mahkamah Rayuan dan menyifatkan bahawa pendakwaan Najib bersifat politik. Jika Zamri mahu menentang rasuah dan benar-benar berasa malu terhadap gejala rasuah, beliau harus keluar dari perigi buta itu. Jika tidak, kata-katanya umpama meludah ke langit sahaja. Ada berani? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel.
Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.